Malam Jumaat bersama MHI 27 Januari. Seronoknya apabila majlis perkahwinan adik-beradik buat secara serentak. Inilah kisah 4 beradik yang mengadakan majlis kahwin bersama-sama, meriah dan jimat belanja. Soal wang membincangkan mengenai kaedah beli rumah sambung bayar. Boleh ke daripada segi undang-undang atau bagaimana? Dan ikuti kisah Dr. Kasut, seorang warga emas yang menjalankan perniagaan membaiki kasut di tengah kota sejak 39 tahun lalu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam Jumaat khas untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan saya, Fazli Fuad dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Ya, hari ini adalah 27 Januari 2023 dan saya katalah saya sangat gembira jumpa Afad sebab lama kita berganding kan. Ya. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Sofia bagaimana? Okey Sihat walafiat juga. Saya rasa kalau ada nak mencari duta untuk cari-cari Malaysia ni kan. Apa cari-cari Malaysia? Cuti-cuti Malaysia. Awak kena jadi duta tu. Kenapa pula? Sana ke sini dari awal tahun sampai sekarang. Memang berantau satu Malaysia Tak, sebenarnya itu tuntutan pekerjaan. Dan saya pasti bukan saja saya seorang, malahan ada juga di antara kita juga yang mungkin sedang bercuti juga sebab sekarang ni tahun baru Cina ada yang tambah cuti, Sofia. Sebab saya tengok kenapa saya tahu yang mereka tambah cuti sebab keadaan trafik masih lagi terkawal. Saya setuju. Kan? Kalau kita tengok keadaan trafik terkawal, okey, maknanya mereka masih lagi berada dekat kampung bersama dengan saudara mereka. Ya, bukan sahaja Afad tapi mungkin satu permulaan tahun yang sangat-sangat baik untuk semualah. Kita mulakan dengan positivity, kita berantau bersama dengan keluarga dan sebagainya. Semoga semangat ini kekal sampai ke hujung tahun. Nah, antara juga yang kita bawakan hari ini sangat memberikan inspirasi. Antara kisah-kisahnya yang di mana kita akan mendekati sekeluarga ini yang baru ini viral. Sebabnya bukan apa perkara biasa kita dengarkan, 4 adik-beradik ya kahwin serentak. Viral juga ni. Bagaimana mereka lakukan dan persiapan mereka kita akan perincikan. Betul. Yalah, okey, ini dia visual yang sempat kami tunjukkan khas untuk anda semua. Sebab apa? Sebab tatkala kita ni berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ni, ada mungkin di antara keluarga-keluarga yang mungkin mengambil inisiatif untuk bersanding bersama. Dan apabila kita lihat bersanding bersama ni, kita boleh lihatlah kita punya kewangan tu mungkin dapat dikumpulkan sekali lah. Betul. Kalau anda saksikan, walaupun 4 beradik satu majlis yang sama, tapi warna tema dia mengikut rasa pasangan itu sendiri. Jadi saya pasti ada cabarannya. Saya sendiri pernah menjadi saksi bagi 2 adik-beradik ini yang tidak mahu perkahwinan seperti ini. Oh, ada? Ada. Saya menjadi saksi kejadiannya, tetapi bila melihat situasi ini ataupun penceritaan ini, saya melihat sangat baguslah. Mungkin sangat akrab keluarga ini yang sanggup melalui segalanya untuk merealisasikan hari istimewa mereka bersama. Okey. Tapi tadi yang awak cakap tu kenalan ke ataupun memang kawan sendiri? Memang kawan. Okey. Ni diri saya sendiri. Saya sendiri. Saya kahwin dua. Bukan. Tak, saya bersanding bersama. Rumah tengok dia, Fat. Saya tak tengok. Okey, saya nak cakap saya bersanding bersama-sama adik saya berdua. Bersanding bersama-sama dengan adik saya. Jadi pengalaman tu saya boleh kongsikan jugalah. Macam tu juga mungkin perasaan 4 beradik tadi tu apabila dapat bersanding bersama. Sebab apa? Kalau ikutkan nak buat kerja kahwin, Sofia, penat. Bukan sahaja ibu bapa, malahan pengantin pun penat, Sofia, kan? Macam saya sendiri pun, saya lah kena pasang banner, saya lah kena uruskan tu, uruskan ni, kan? Itulah istimewa dia. Bila kita ada sentuhan kita sendiri dalam perkahwinan itu ataupun majlis itu, lagi istimewa, betul tak? Betul. Tapi walaupun semuanya selamatlah, kan, diijab kabulkan dan sebagainya. Okey, kita akan kongsikan kejap lagi lah bagaimana perasaan ibu bapa ni bersama-sama dengan anak-anaknya yang bersanding bersama. Dan untuk waktu sekarang ni, kalau kita lihat tadi, pasangan pengantin tu memakai pakaian baju Melayu yang sangat-sangat cantik. Lepas tu pasal tak dia punya kasut dia, kilat. Ya, kasut tu main peranan juga ya. Dan mungkin ini satu penceritaan di mana tahun ini 2023 kita nak jadikan hobi ataupun passion kita sebagai satu sumber pendapatan. Pakcik ni berusia 68 tahun dah melakukan tugasan ini selama 39 tahun. Hobi je asalnya. Hobi? Tapi dah jadi satu perniagaan. Pendapatan untuk seisi keluarga beliau. Okey, jadi apa kata kita saksikan satu bagi kisah menarik ini khas untuk anda semua berkaitan dengan Dr. Kasut. Jom. Kerana kalau kita ada minat ni, belajar ni sekejap saja. Tapi kalau tak minat, itu susah sikit.
Kuala Lumpur, kota metropolitan yang menjadi tumpuan masyarakat untuk memburu kerjaya. Setiap sudut dijadikan peluang untuk mencari rezeki halal buat keluarga tercinta. Kaki lima ini ibarat sebuah klinik kasut terbuka bagi Jasman Sofian, 68 tahun, memanfaatkan sisa hidupnya sebagai seorang tukang kasut sejak tahun 1984. Minat yang lahir dari usia muda itu menjadi pembakar semangat untuk belajar membaiki kasut sehingga hobinya dijadikan sumber pendapatan utama. Mula berjinak tahun 76. Lepas saya insiden, berhenti kerja kontrak, terus belajar buat kasut. Ada abang saya yang ajar. Dia buat kasut, bukan buat kasut. Tapi saya buat kasut tak minat. Troli yang dibawanya setiap hari menjadi saksi terhadap semua kisah yang mencerminkan segala lelah dalam kehidupannya. Alhamdulillah sampai anak saya masuk IU. Kenang ni banyak kenang-kenang ni. Membantu mak saya, membantu keluarga saya, membantu orang yang memerlukan. Alhamdulillah lah. Lali dengan rutin harian, menolak troli sejauh 2 km dari Kampung Baru ke Jalan Tunku Abdul Rahman, Jasman berharap dapat membawa pulang rezeki yang lumayan. Sekitar jam 9 pagi, kerja membaiki kasut dimulakan sejurus selepas dia mengeluarkan segala peralatan dan kasut pelanggan yang hendak dibaiki. Pada masa yang sama, dia turut menerima panggilan daripada pelanggan untuk mengetahui jika dia sudah berada di lokasi. Ada. Lebih 30 tahun membaiki kasut di jalanan, melihat peniaga lain yang bersama-sama memperjuangkan rezeki, doktor kasut ini tidak lokek tenaga membantu penggerai untuk membuka tapak perniagaan. Tanpa meminta wang ringgit sebagai balasan, cukup sekadar mengharapkan segala urusannya dipermudahkan. Sifat ramah membuatkan dia sering didatangi pelanggan daripada pelbagai peringkat umur. Dengan kecekapan membaiki kasut, tidak hairan sekiranya ada pelanggan setia yang sudah lebih 10 tahun mendapatkan khidmatnya. Dia seorang yang peramah. Dia boleh sembang apa topiknya dia, politik boleh. Apa-apalah, dia memang very knowledgeable lah. Dia nampak dia macam tu kan, dia buat kasut. Tapi dia memang orang lama yang berpengetahuan luas lah. Menjadikan minat sebagai kerjaya, kisah Jasman boleh dijadikan inspirasi buat anak muda yang berminat dalam sesuatu bidang. Apa yang penting, kesabaran dan kegigihan menjadi motivasi untuk terus belajar serta nekat untuk menguasainya. Ya, okey. Kalau misal kata kalau saya sendiri pun Sofia, kalau misal kata kalau kasut saya ada masalah-masalah, tapak tertanggal dan sebagainya, saya memang tak pergi tahu kedai kasut yang berada dekat provinsi perniagaan. Saya akan pergi cari yang orang-orang dekat kaki lima tu. Sebab bukan nak cakap apa, selain pada murah, dia punya kualiti pun boleh tahan juga. Betul tak? Itulah dia. Dan kita, walaupun mereka berniaga yang kita lihat macam tidak begitu glamour dan sebagainya, tetapi hakikatnya macam beliau sendiri 39
berbulan tahun melakukan membaiki kasut dan sebagainya. Nampak tak pengalaman itu yang mengajar beliau untuk hasil kerja yang bagus dan juga pada masa yang sama memberikan satu punca pendapatan yang halal bagi keluarga beliau. Okey, jadi boleh jumpa dengan Pakcik Jasman nanti ya. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan selepas ini kita nak bercakap soal wang. Soal wang kali ini kita nak mengetengahkan berkaitan dengan rumah sambung bayar, Sofia. Ya, adakah ini sesuatu yang sihat atau tidak sihat untuk mereka yang menyewa rumah dalam cara begini? Dan adakah terdapatnya satu perlindungan buat mereka dalam jangka masa panjang? Afad akan perincikan dalam soal wang nanti. Betul. Jadi kalau anda nak tahu butirannya, teruskan bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Kembali lagi di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli Fuad di hari Jumaat yang cukup berkah pada pagi ini. Okey, seperti mana yang dikatakan tadi, kita nak bercakap tentang beli rumah sambung bayar. Mungkin ada di antara kita yang kurang memahami tentang konsep beli rumah sambung bayar ni. Kalau kita biasa dengar kalau beli kereta sambung bayar tu ianya merupakan satu perkara biasa, tapi beli rumah sambung bayar ni termanya bagaimana? Termanya sebegini, andai kata kalau anda sebagai penama rumah itu, anda tidak mampu untuk membayar sewa bulanan yang mungkin menyebabkan anda mengalami masalah kewangan, jadi anda bercadang ingin menjualnya. Tapi kalau kita lihat dalam ekonomi sekarang ini, mungkin tidak ramai di antara kita yang mampu untuk membeli rumah dengan harga yang semakin mahal sekarang ini. Dan atas sebab itu, penama rumah itu bercadang untuk menjual rumah dengan cara sambung bayar. Jadi untuk memahami tentang konsep sambung bayar ini, apa kata kita saksikan satu bingkisan ini, iaitu apakah beli rumah sambung bayar. Memiliki rumah kediaman, idaman setiap individu, terutama jika sudah berkeluarga. Pelbagai kemudahan boleh digunakan untuk membeli rumah, antaranya seperti skim rumah pertamaku SRP, skim jaminan kredit perumahan SJKP dan skim pinjaman perumahan SPP. Baru-baru ini ada laporan di akhbar mengenai satu skim yang mencurigakan daripada segelintir pihak, iaitu menggunakan kaedah beli rumah sambung bayar. Kaedah ini digunakan dengan cara pembeli pertama menjualkan rumah kepada pembeli baharu, sama ada berdeposit ataupun tidak, dan pembeli baharu hanya perlu bayar secara bulanan kepada bank secara langsung. Tetapi tiada perjanjian secara bertulis dilakukan antara pihak bank dengan pembeli baharu. Perlu difahamkan bahawa hartanah maupun kenderaan ialah hak milik dan setiap penukaran nama hendaklah melalui proses guaman yang membabitkan kontrak atau perjanjian. Konsep sambung bayar dilihat menarik kerana pembeli baharu tidak perlu bersusah payah menyediakan dokumen berkaitan kepada pihak bank bagi memperolehi kelulusan pembiayaan. Bagi golongan muda dan pekerja dalam industri gig yang tiada slip gaji bulanan serta sukar mendapat kelulusan pinjaman daripada pihak bank, skim ini mungkin menarik perhatian mereka. Namun, adakah kaedah beli rumah sambung bayar ini diiktiraf oleh undang-undang? Dan sejauh manakah kelebihan dan kekurangan kaedah ini bagi pembeli baharu? Okey, dan saya rasa sedikit sebanyak dapat memberikan kita pemahaman lah tentang konsep sambung bayar rumah ini. Seperti mana yang dikatakan tadi, sekarang ni kalau kita lihat rumah sekarang ni memang mampu tengok sahaja. Tapi atas sebab itulah dalam rangkuman intisari badani yang telah pun dikeluarkan, jadi untuk dasar perubahan negara telah pun akan diberikan tambahan 500,000 rumah menjelang 2025. Jadi untuk bercakap tentang beli rumah sambung bayar ini, kita terus saja ingin bersama di sebelah saya tetamu saya. Kalau tadi Sofia, tapi dah tukar dah ni. Dekat plasma ni kita bersama dengan Profesor Dr. Nur Azman Ali, pensyarah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Tapi itu dahulu, dan sekarang ini bertugas sebagai Profesor Putra Business School di tempat itulah ya. Okey, sama-sama Prof. Okey, jadi kita nak bagi penerangan lah berkaitan dengan rumah sambung bayar ni. Betul kan, macam saya cakap tadi, biasanya orang dengar kereta sambung bayar, tapi rumah dah lama dah. Ini rumah sambung bayar ni sebab apa? Mungkin ada di antara kita yang macam yalah, nak beli rumah tak mampu kan, tapi kebetulan dapat permintaan ataupun offer kan, nak tak beli rumah dengan cara konsep sambung bayar tu kan. Tapi ada yang kata macam perkara ini dari segi undang-undang tak sah.
Tapi untuk perkara itu kita akan tanya kepada Prof sebentar lagi. Okey, sebagai permulaan mungkin Prof boleh kongsikan tentang terma konsep rumah sambung bayar ni, Prof. Konsep ni kalau kita tadi macam Fadli kata tadi, kalau kereta sambung bayar tu kita dah lama dah. Lama dengar. Dah lama dah dengar. Tapi sekarang ni konsep ni diperkenalkan pula kepada rumah. Dari segi situasi, sebenarnya kalau kita nak tengok keadaan ni, kita kena faham dari segi undang-undang lah. Pada saya yang penting, apa juga urusan perniagaan ni, kita kena jelas dari segi undang-undang supaya kita yang pertama selamat dalam urusan niaga, yang kedua kita benar-benar dapat memiliki harta pembelian yang kita beli tu. Kan? So dari segi kaedahnya tadi, kaedahnya saya boleh buka kat sini Prof. Boleh. Ni dia. Boleh. Okey. Baik. Dari segi kaedahnya, kalau kita tengok pada hartanah ni, developer adalah pemilik asal yang akan menjual rumah pada dasarnya. Kemudian pembeli bila dia nak membeli, lazimnya dia akan ambil pinjaman. Pinjaman ni sama ada bank ataupun LPPSA, kan. Jadi dari segi pemilikan, hak milik dituntut sebenarnya bank ataupun LPSA. Okey. Yang membeli daripada developer tadi, mereka dianggap sebagai penyewa sehingga mereka habis bayar, baru mereka akan memiliki rumah tersebut. Ini di pembelian peringkat pertama. Manakala kita tengok pembelian sambung bayar pula, ada slide yang berikutnya. Okey, untuk di sini timbulnya isu yang kita katakan tadi pembelian sambung bayar tadi itu. Okey. Pemilik sebenar masih lagi, pemilik dituntut adalah bank ataupun LPSSA. Pembeli ketika itu hanya menyewa dan sepatutnya menyambung bayar kepada bank pada dasarnya. Tapi tadi macam Fadli kata, bila pembeli ini ingin menjual ataupun pada satu peringkat tidak mampu lagi membayar pada bank, dia mengambil keputusan untuk menjual rumah ni kepada pembeli baru. Yang keempat dah ni. Yang keempat dah ni. Ini yang kena hati-hati ni, pembeli baru ni. Mereka diminta menyambung bayar yang sepatutnya dibayar oleh pembeli pertama kepada bank. Jadi dari segi bayaran, pembeli pertama tadi seolah-olahnya selamat dari segi pembayaran, selesai dengan bank. Tapi yang pembeli kedua ni sebenarnya akan menghadapi risiko. Mereka mungkin menganggap mereka membeli rumah, tapi sebenarnya mereka belum dapat akan memiliki rumah tersebut. Mereka sambung bayar, tapi seolah-olah tolong bayar kepada pembeli pertama. Betul. Jadi pada akhirnya nanti mereka ingatkan mereka dapat milik rumah tu. Tapi sebenarnya hak milik sebenar masih lagi kepada bank, dan bila selesai bayar, hak milik itu hanya boleh dituntut oleh pembeli pertama. Pembeli pertama sahaja. Pembeli pertama. Jadi isu kedua adalah tempoh. Mungkin dalam masa sehingga dia nak menjual, mungkin kalau pinjaman dia 30 tahun, mungkin dah tinggal 20 tahun. Jadi pembeli kedua akan menyambung pada peringkat yang kedua. Okey, nampak tak? Jadi akhirnya bila pembelian itu selesai, pembayaran itu selesai, bank hanya akan menyerahkan pemilikan itu kepada pembeli pertama. Sebab perjanjian membeli rumah peringkat awal adalah antara peminjam, bank atau LSP dengan pembeli pertama, dan bank tidak akan berurusan dengan pembeli baru. Ya, walaupun kalau kita lihat kalau dari segi penjualan rumah itu, pembeli pertama itu ada membuat dokumentasi. Contohnya ada black and white, hitam putih dan sebagainya. Jadi bagaimana pula tentang perkara itu? Adakah pembeli baharu itu ataupun pihak ketiga itu mampu juga untuk menuntut rumah itu nanti? Okey. Kita ingat yang penting antara pembelian rumah ada sales and purchase agreement. Sales and purchase agreement of the hartanah ini adalah antara bank dengan pembeli. So sebab itu pemilikan dituntut adalah oleh bank atau LPSA dengan daripada penjual bagi pihak pembeli. Jadi dari sisi pemilikan, pembeli punya sambung bayar tidak ada, tak boleh tuntut hak pemilikan. So jadi dari segi bayaran, mereka akan membayar terus, menyambung bayar kepada bank, dan dia menolong menyelesaikan bayaran. Dari segi konsep kewangan pula, Prof, kan? Sebab itulah macam saya sebut tadi, kalau rumah sekarang ni macam mahal. Ada yang orang masih lagi tidak mempunyai rumah. Tetapi apabila dah di-offer ataupun ditawarkan, nak tak sambung bayar rumah sekian-sekian, adakah bagus untuk rumah pertama itu kita menggunakan konsep sambung bayar ni? Itu merupakan salah satu cara tarikan penjual yang akan menguruskan antara pembeli pertama dengan
sambung bayar. Mereka akan mengatakan rumah ini mungkin akan di-offer dengan harga lebih rendah daripada harga pasaran. Kenapa mereka boleh offer lebih rendah? Yang pertama, rumah ini mungkin dah separuh dibayar oleh pembeli pertama. So jumlah bayaran balik mungkin dah semakin kurang. Yang kedua, mungkin pembeli dia tahu dia masih memiliki rumah ni. Mungkin dia akan menyambung bayar sebahagian. Mungkin katakan bayaran balik 2,000, dia akan bayar 1,000. Mereka akan menawarkan supaya pembeli kedua hanya bayar lagi 1,000. Jadi kepada bank akan dapat 2,000 total. Jadi dia tidak ada masalah dengan bank. Walau dia cuma bayar 1,000 dan sambung beli bayar 1,000. Dan bank hanya menerima bayaran tanpa mengambil kira siapa yang bayar. Nampak tak? So, jadi yang membeli ni dia tolong bayar. Jadi saya kata istilah in fact yang sebenarnya dia tolong bayar pembeli pertama untuk menyelesaikan pinjaman. Okey, ada juga konsep yang diguna pakai ini, rumah sambung bayar ini ada yang menjadi. Maksud katanya apabila dia dah habis bayar tu okey, betul saya serahkan rumah ni kepada sekian-sekian. Tapi ada juga yang apabila dah habis bayar tiba-tiba dituntut pula. Jadi itu ada permasalahan dari segi tuntutan pula. Jadi sekarang ni apa kata kita saksikan kali ini pandangan peguam pula mengenai undang-undang yang telah pun dibuat berkenaan dengan rumah sambung bayar. Kita saksikan. Skim pembelian rumah secara ansuran tidak sah sama sekali dari segi undang-undang. Kenapa? Kerana tiada konsep kebebasan kontrak, iaitu merupakan satu elemen utama dalam membuat satu perjanjian yang sah. Ini adalah kerana konsep pemindahan hutang secara automatik juga tidak wujud, memandangkan hartanah terikat dengan perjanjian bank yang sedia ada dan juga bertentangan dengan Akta Tanah Negara 1940. Dalam kebaikan skim ini, dia menjadi favourite kepada ramai pembeli rumah. Apatah lagi ianya adalah antara trust basis atau kepercayaan, kerana ini biasanya mereka antara kenalan-kenalan mereka. Tapi harus ingat, kita perlu faham apa risiko dia. Pihak penjual masih mempunyai tanggungjawab dan liability terhadap bank. Sekiranya pihak pembeli tidak menjelaskan bayaran ansuran tersebut, bank tetap boleh mengambil tindakan kepada penjual mengurusi perjanjian pinjaman perumahan yang ditandatangani antara penjual dan pihak bank. Pembeli yang terus gagal menjelaskan bayaran ansuran, bank berhak mengambil tindakan dorongan terhadap rumah tersebut. Selagi pinjaman bank tidak dijelaskan, urusan pindah milik daripada penjual kepada pembeli kerana gagaran asal rumah masih dipegang oleh pihak bank. Kita khawatir sekiranya satu hari nanti dia punya masalah dengan mana-mana penghutang sehingga menyebabkan diri mereka bankrupt, rumah tersebut akan dilelong oleh pihak bank. Bayangkan selepas 10 tahun pembeli buat bayaran, sekiranya pembeli meninggal dunia pula, waris pembeli tidak boleh menuntut hak ke atas rumah tersebut kerana geran masih atas nama penjual. Pihak pembeli tidak boleh membuat sebarang renovasi atas rumah tersebut kerana penyerahan kunci tidak dianggap sebagai penyerahan milikan kosong. Kita juga tidak boleh menuntut kos renovasi yang dibuat di rumah tersebut kerana rumah tersebut di bawah undang-undang masih milik penjual. Walaupun ada perjanjian jual beli, surat akuan, sumpah serta lain-lain dokumen telah didraft dan ditanyakan untuk mengesahkan transaksi tersebut, dokumen tersebut tidak dianggap sah secara automatik. Apatah lagi apabila ianya melibatkan pembalahan antara pihak-pihak. Sekiranya ada pembalahan pula, ianya akan melibatkan kos guaman yang besar untuk dibawa kepada mahkamah. Akan ada hanya satu pihak sahaja yang akan yang dapat kemenangan dan akan ada satu pihak yang akan mengalami kerugian. Perjanjian ini adalah perjanjian yang menyalahi undang-undang dan amalan biasa guaman yang ditetapkan di bawah undang-undang. Oleh itu, transaksi ini amatlah berisiko sama sekali kepada kedua-dua pihak, iaitu pihak pembeli dan juga pihak penjual. Nasihat saya secara ringkasnya, elakkan daripada terlibat sama sekali dengan transaksi jual beli yang menggunakan metod itu. Anda mungkin dapat menyelesaikan masalah anda dalam jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa panjang lebih bangun dan menjadi satu faktor besar.
Okey, jadi peguam tersebut telah pun mengatakan bahawa terma untuk kita nak membayar rumah ini secara angsuran ataupun sambung bayar adalah tidak sah dari segi undang-undang. Tetapi Prof, apabila law kita dah tahu dah ini tak sah, tapi masih ada lagi di antara kita yang masih lagi nak juga menggunakan konsep sambung bayar rumah ni. Jadi bagaimana pandangan Prof pula? Macam Fadli kata tadi, mungkin ada faktor tarikan daripada perkara ni. Yang pertama tadi saya kata mungkin pembeli akan merasakan dia komitmen yang lebih rendah, lebih murah sebab ditawarkan oleh penjual dengan harga lebih murah. Yang kedua mungkin mereka rasakan urusannya lebih mudah. Nampaknya lebih mudah. Betul. Sebab tak perlu berurusan dengan bank, malah boleh deal direct dengan penjual. And then yang lagi satu perkara yang ketiga yang akan menarik perkara ini adalah mereka juga akan akan mewujudkan agreement lain antara penjual dengan pembeli sambung bayar. Kan? So jadi seolah-olah benda ni legal. Itu sebab kadang-kadang mereka salah anggap. Mereka ingat dia beli dengan cara yang betul. Sebenarnya ada 2 agreement kat situ. Okey, boleh saya terangkan. Okey, yang pertama tadi kita dah cerita sale and purchase agreement antara developer dengan penjual pembeli pertama dan juga dengan bank. Itu adalah perjanjian yang sah. Okey, dan bank sentiasa akan memastikan agreement ni dikuatkuasakanlah. Jadi pembeli pertama mesti bayar kepada bank. So agreement yang kedua ni jadi ada masalah. Okey, seolah-olah rumah tu dijual oleh pembeli pertama. Sebenarnya pembeli pertama tidak boleh menjual rumah tersebut. Sebab dia belum dapat pemilikan atas properti tu, atas rumah tu. Dan dia tidak boleh menjual rumah tu. Jadi ejen ni pihak ketiga, ejen main peranan ni. Mereka akan mengeluarkan menghasilkan satu seolah-olah benda tu legal, proper, documented, berdokumen yang seolah-olah sah. Tapi perjanjian itu akan null and void, tidak sah kerana dia membuat perjanjian lain atas perjanjian pertama yang belum selesai. Itu menyebabkan dia tak sah. Tadi betul tadi peguam tadi kata. Itu kenapa tak sah? Sebab perjanjian pertama belum selesai, pemilikan sebenar rumah pembeli pertama tadi belum dapat milik dia lagi, mana dia boleh jual kepada pihak ketiga. Tapi apabila Prof bercakap tentang perkara ini, saya lihat lebih banyak risiko-risikonya. Berbanding, yelah, kalau kita lihat permulaan asal, kalau kita nak beli rumah ni, kita nak beli rumah ni Prof, kita yang kita risaukan satu dokumentasi lah. Contoh kalau kita ni bekerja sendiri, kita tak ada payslip dan sebagainya, tapi kita mampu nak beli rumah tu, tapi disebabkan masalah-masalah dokumentasi berkaitan dengan bank menyebabkan kita beli rumah dengan cara yang lain pula. Atas sebab itulah mereka beli rumah ni secara sambung bayar. Tapi kita tak sedar rupa-rupanya banyak risiko-risiko dan juga keburukan-keburukannya. Andai kata kalau kita beli rumah secara sambung bayar ni. Mungkin Prof boleh kongsikan. Saya suka tengok risiko kepada dua pihak sebenarnya. Ada risiko. Saya dah terangkan lebih kurang tadi tentang dari segi perundang-undangan. Betul. Pembeli punya risiko adalah mereka sambung bayar, tapi sebenarnya dia tolong bayar aja. Dia tak akan dapat tuntut pemilikan rumah tersebut. Kan? Yang maknanya di akhirnya rumah tu tak akan dapat nama dia. Itu isu dia. Yang kedua, sekiranya pemilik yang pertama tadi meninggal, katakan, rumah tu atas nama dia, dan yang boleh menuntut hak adalah waris pembeli pertama. Dan pembeli kedua yang sambung bayar ni langsung tak ada hak menuntut atas rumah tu bila waris. Dan bank hanya akan berurusan dengan waris pembeli pertama, tidak akan berurusan dengan pihak yang satu lagi ni. Okey, pembeli ada at risk. Ataupun apa-apa juga jadi pada rumah tu, yang kononnya dia dah beli rumah tu, dia tidak akan dapat insurance coverage dan sebagainya. Yang kita takut ada dua lagi perkara. Katakan waris ataupun pembeli pertama tadi menuntut balik rumah tu, atas sebab penjalan tadi tidak sah, mereka boleh mendakwa pembeli sambung bayar tadi menceroboh rumah dia. Sebab dia yang ada hak dari segi undang-undang atas rumah tersebut. Dan yang kedua yang kita paling takut, kalau ada perkara yang tak baik berlaku pada rumah tu, penghuni pada rumah tu, pembeli sambung bayar ada di rumah tu, dan dia yang menanggung risiko atas rumah tu. Dari segi tanggungjawab bayar apa semua, dia yang masih menanggung lagi. Satu lagi mungkin kita risaukan tentang mungkin urusan jual beli telah pun dilakukan daripada pihak pembeli baru, pihak ketiga ini, dan juga penama dalam bank tersebut. Lepas dah buat agreement dan sebagainya, sambung bayar, tiba-tiba penama meninggal dunia. Jadi apabila dah meninggal dunia tu lagi susah, lagi rumit. Lagi complicated lah kita kata. Lagi rumit.
sebenarnya penjual juga ada risiko. Kita tengok risiko pada penjual. Yang menjual tu jangan ingat masalah dia selesai. Kononnya orang tolong bayar dia ingat dia selesai. Yang pertama, kalau yang pembeli sambung bayar tadi tidak membayar. Tak bayar. Bukan semua orang boleh bayar. Betul. Masa sign agreement macam cantik boleh bayar. Tapi bila dia tak bayar, tanggungjawab bayar kepada bank siapa? Pembeli pertama tadi yang kononnya menjual sambung bayar. Dan dia juga, kalau dia diambil tindakan oleh bank kerana tidak membayar, dia akan boleh dijatuh bankrupt, boleh rumah tu boleh dirampas oleh bank, dilelong dan sebagainya. Okey, itu yang kita risaukanlah. Yang paling besar sekali adalah dia juga boleh didapati bersalah di bawah undang-undang. Okey, baik. Okey, ini pesananlah kepada penonton di luar sana. Mungkin ada di antara penonton ni yang dah pun beli rumah sambung bayar. Dah pun beli rumah sambung bayar. Jadi apa tindakan yang harus mereka lakukan, dan pesanan juga untuk mereka supaya mereka tidaklah kata orang tu nak beli rumah secara sambung bayar ni, Prof. Silakan. Okey, nasihat saya, kaedah ni boleh di-legalize. Boleh legalize. Yang pertama, kalau nak memastikan benda ni mengikut undang-undang, kena pembeli sambung bayar kena ada bank sendiri, financer sendiri. Jadi bank dia akan menyemak kelayakan pinjaman dia, dan akan, kalau lulus, akan diluluskan pinjaman dia, dan bank pembeli sambung bayar ini akan berurusan dengan bank yang pertama tadi. So mereka akan buat proper legal agreement dengan meluluskan bayar pinjaman peminjam sambung bayar, melangsaikan baki pinjaman rumah yang pertama tadi, barulah bank kedua tadi boleh membuat perjanjian dengan pembeli sambung bayar untuk terus sambung bayar atas akaun sendiri, dan akhirnya akan buat tuntutan hak milik daripada bank yang kedua tadi. Jadi boleh diselesaikan melalui legal procedure, peraturan dan undang-undang yang sedia ada, tapi melalui institusi kewangan. Ya, betul lah. Biar mereka selesaikan. Jadi semua pihak harus bertanggungjawab lah ya. Bukan saja, sebab kalau kita lihat ejen-ejen hartanah ni, ada juga yang menjual ni bukannya yang telah pun diiktiraf. Ada yang tak sah dan sebagainya kan. Jadi semua pihak harus berganding bahu juga untuk kita nak menyelesaikan permasalahan rumah ni, dan dasar perumahan negara pun harus digubal juga dalam intisari rangkuman Madani ini untuk itu juga satu poin yang penting. Betul. Pembeli sampai perlu menyemak status ejen tu. Bukan semua ejen adalah ejen yang sah. Betul. Pastikan mereka sah. Sah makna dia ada organisasi yang syarikat yang melindungi dia. Barulah bila ada syarikat melindungi mereka, mereka akan buat cara yang nanti betul. Kalau sebarang tuntutan mungkin ada permasalahan lah kan. Kalau tak sah dan sebagainya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Nur Azman Ali, Profesor Putra Business School, kerana sudah datang bagi berkongsi tentang konsep rumah sambung bayar ini. Okey, Malaysia hari ini berhenti berasa ketika, jadi anda jangan ke mana-mana. Terima kasih, Prof. Empat beradik dari Batu Pahat, Johor mengadakan majlis resepsi secara serentak pada cuti sempena Tahun Baharu Cina. Lebih istimewa, keempat-empat adik-beradik ini bekerjasama merancang majlis dan hasilnya dapat menjimatkan kos sehingga hampir RM40,000. Bagi ibu bapa mereka, Mazlan Muskon, 56 tahun dan Misnah Sulaiman, 51 tahun, amalan menabung yang dipupuk mereka untuk anak-anak sejak kecil banyak membantu dalam mempersiapkan majlis. Kemeriahan perkahwinan antara anak sulung mereka, Muhammad Amiruddin bersanding dengan pasangannya Siti Nur Syahira Masderi, 27 tahun, Muhammad Fahmi Fakhruddin, 23 tahun dan Siti Aisyah Sabtu, 24 tahun, Muhammad Irwan Azharizam, 22 tahun dengan Wan Nur Hayati Mior Ahmad, 23 tahun dan adik bongsu Nur Aisyah Azrina, 21 tahun bersama Muhammad Aidil Ashraf Khairul Nizam, 24 tahun. Dalam keterujaan, mereka dititipkan cabaran tatkala masing-masing perlu menyelaraskan tarikh persandingan, tema pakaian dan pelamin. Kemeriahan suasana majlis raja sehari ini boleh menjadi inspirasi buat masyarakat di Malaysia kerana terbukti mampu menjimatkan kos perbelanjaan dan mengukuhkan lagi keakraban antara adik-beradik.
Bayangkan ya, 4 beradik kahwin serentak. Apa yang boleh dijimatkan tu macam-macam. Sebenarnya termasuk catering. Orang kata dekor, apa lagi? Tempat kemah dan sebagainya. Betul. Tadi kalau kita tengok tadi jimat 40,000. 40,000 kalau seorang pasangan tu 10,000 lah dapat save. Kan? Betul. Okey, kita terus saja bersama dengan pengantin baru. Dan juga ayah anda ibundanya bersama dengan kami. Kita bersama dengan ayah anda ibundanya, Mazlan Muskon dan Misnah Sulaiman. Bersama-sama dengan anaknya, satu frame tu. Bersama dengan Muhammad Fahmi dan juga Muhammad Irwan bersama dengan pasangannya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serentak. Selamat Hari Raya. Nah, sekali juga dalam frame yang berlainan, Muhammad Amiruddin Mazlan dan juga pasangannya Siti Nur Syahira Masdari dan juga anak perempuan mereka lah, Nur Aisyah Azrina dan Muhammad Aidil Ashraf juga berada bersama kita. Okey, first kali, pertama sekali kita ucapkan tahniah sekeluarganya diusaikan majlis cukup cantik ya. Alhamdulillah. Jadi kita nak tanya ayah ni bonda dululah. Seronok tak ni dapat menantu serentak 4 beranak? Macam mana Pak Cik? Cik Azlan. Macam mana saya? Seronok tak dapat menantu serentak? Seronok. Okey, jadi kita nak tahulah. Okey, dalam konsep kahwin serentak ini, siapa punya idea ni? Sebenarnya kita pun berundinglah dengan anak beranak semua. Macam mana nak cari tarik, konsep apa kemah, catering. Macam mana kita rundingkan banyak bulan jugalah, kita rundingkan dalam 6 bulan ke apa. Saya pastilah berunding tu mesti ada sebab kita nak dapatkan kata keputusan bersama kan. Tapi mesti ramai yang tertanya juga sebab ini satu hari yang sangat istimewa untuk setiap pasangan. Kan jadi dalam berbulan-bulan membuat perancangan tu ada tak macam kata bercanggah pandangan ke, satu nak tema yang ni, satu nak tema yang tu. Macam mana nak cari jalan penyelesaian nak sebatikan majlis persandingan ni? Mungkin anda ingin... Tak apalah. Alhamdulillah lah. Semua sporting. Macam yang daripada Kedah, daripada Melaka, daripada Kulai, Indapura, daripada Batu-Batu. Semua join lah. Semua satu hati lah. Jadi benda ni mudah lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, nak tanya kepada Fahmi dengan Irwan ni memang salah satu frame tu kan. Nak tanyalah dalam hari tu suasananya bagaimana? Sebab ya hari dipilih adalah Tahun Baru Cina, mesti meriah sebab semua adik keluarga semua datang turun melihat hari istimewa itu. Macam mana suasana pagi pada hari tersebut? Irwan, tanya suasana happy tak? Alhamdulillah suasana pagi rasa teruja. Yelah. Memang first time dapat perasaan memang macam itu. Memang rasa teruja sangat. Okey, kita nak tanya dekat adik bongsunya lah. Adik bongsunya, angkat tangan adik bongsu. Nur Aisyah, mana Nur Aisyah? Nur Aisyah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, awak ni bersanding dengan abang-abang awak ni, semuanya lelaki. Awak seorang je perempuan. Awak tak awak ke tak teringin ke macam nak bersanding sekali macam tak ada abang-abang? Panas soalan ni. Ke macam mana? Lebih suka? Aisyah? Saya rasa macam kalau buat dengan abang-abang tu lebih seronok. Alhamdulillah. Okey, saya nak tertanyalah kan sebab kita nak tahu yang kita jimatnya 40,000. Okey, jumlah keseluruhan bagi majlis persandingan ni untuk keempat-empat beradik ni berapa ringgit? Dia tak ingat dah. Dah tak ingat dah, tolak tambah 40,000 tu dah kot. Okey, jadi kosnya dikongsikan bersama ke macam mana? Dikongsikan bersama. Okey, sebab kita nak dapatkan tips mungkin bagi pasangan-pasangan luar sana yang nak buat persandingan ni bersama-sama dengan adik-beradik kan. Jadi bahagi tu macam mana? Ni seorang bayar catering, seorang bayar dekor ke ataupun di satu jumlah keseluruhan tu dia macam bahagi sama rata? Jumlah keseluruhan bagi sama rata. Okey. Itulah tips dia kan. Kata Cik Mazlan dah. Cik Mazlan, kalau kita tengok tadi jimat 40,000 kan? Salam keruk dapat berapa salam keruk? Alhamdulillah. Balik modal lah cakap gitulah.
Alhamdulillah kan. Sebab apa? Sebab kita tengok orang Johor ni meriah. Air tu nasi minyak mana? Ni ambil je tiba-tiba. Dah macam awak tanya lain macam ni. Bread digam sedap tu. Digam saya dekat Barian ni je. Oh ya. Okey. Ami kita dengar suara Ami lagi lah. Ami mana Ami? Angkat tangan sikit. Amin. Okey. Kenapa jauh-jauh dengan isteri tu? Malu-malu lagi ke? Ya, faham. Biasalah. Baru kahwin, Sofia. Baru kahwin. Tak sarung cincin. Menggigil-gigil. Ini apatah lagi satu Malaysia tengok. Itu tak nak dekat-dekat tu. Okay, macam mana perasaan awak sendirilah bila hari awak bersanding ni nampak adik-beradik semua, family semua datang sekali lah kan? Jadi perasaan ni meriahkan ataupun ada perasaan sikit macam kan best kalau bersanding kita solo dengan pasangan kita. Kan macam mana perasaan tu? Amir, jawab Min. Dia paling malu ni rasanya ni. Dengar sikit suara Amir. Saya nanya lagi. Cakap sikit Amir. Itulah dapat. Dapat apa tu? Tak apalah, memang tak apalah. Okey, saya nak tanya tentang besan. Pandangan besan lah. Sebab apa kalau kita tengok yang besan-besan ni bukan saja dari Johor. Ni kena datang merantau ni, kena pergi Johor pula. Jadi apa-apa pandangan-pandangan besan, adakah mereka bersetuju ataupun lepas ni nak buat majlis di tempat mereka juga ni? Jawablah on behalf. Alhamdulillah. Macam besan ni Kedah dia dah buat dah 24 12. Okey. Macam yang di Wahad pun dah buat juga 18 12. Belah perempuan lah semua ni. Macam yang Kulai pun dah lepas juga. Masih PKP dulu. Okey. Yang ni belah lelaki lah ya. Buat serentak ni senang. Okey. Kita dengar sikit ucapan lah untuk mungkin pasangan-pasangan di luar sana yang terinspirasi nak bersanding sekali dengan adik-beradik semua kan. Mungkin antara pesanan, nasihat apa yang boleh kita lakukan sedikit lah berdasarkan pengalaman. Apa seronoknya? Sorang-sorang jawab. Okey. Atas dulu. Adik dah jawab Dek. Adik jawab dulu Dek. Adik malu tak? Okey. Adik jawab lah Aidil. Tak apalah, malu tak apa. Okeylah Cik Mazlan. Okey, Cik Mazlan macam mana? Satu nasihat lah untuk pasangan-pasangan. Kalau kahwin serentak, bagi nasihat kat orang. Boleh ikut. Cepat. Jimat lah. Duit. Lepas tu dalam keadaan sekarang kan. Walau ekonomi yang tak stabil, so itu boleh mendapatkan jimat, satu kejimatan lah. Betul. Yang banyak kan sikit. Betul, banyak tu 40,000. Okey, jadi kita nak ucapkan selamat pengantin barulah kepada kesemua pasangan-pasangan yang bersanding, empat beradik itu, dan tahniah kepada Cik Mazlan dan Puan Misnah. Dapat menantu serentak bersanding bersama-sama. Lepas ni terpusu-pusu lah nak tengok siapa ada cucu dulu. Amin. Siapa dulu ambil kan? Okey, selamat hari baru. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Meriah. Tapi kan selain daripada menjimatkan kos, inilah dia menjimatkan kos tu satu. Tapi kita dapat meniti ke jalan kebahagiaan tu bersama dengan adik-beradik. Saya tu perkara yang sangat-sangat cantik sebenarnya. Dan salah satu lagi, kita kena ada persetujuan juga. Sebab itulah berbulan-bulan lamanya kan perbincangan tersebut. Nak dapatkan kata putus dari segi pemilihan baju dan sebagainya. Macam saya sendiri dengan adik saya bersanding, saya ni yang tak kisah. Saya lepaskan kepada adik saya lah. Adik saya nak bersanding warna apa, tema apa, tak apa. Abang ikut je. Sama je? Sama je. Dia dua pasangan baju yang sama? Baju yang sama. Asalkan bersanding tu je. Itulah yang misi nombor satu dia. Betul tak? Betul. Okey. Semoga memberikan inspirasi. Satu penceritaan yang sangat positif saya rasa. Dan kita akan berehat seketika. Betul. Dan lepas ni kita nak bercakap tentang peluang infak. Okey. Jadi anda jangan ke mana-mana.
Assalamualaikum. Salam Jumaat untuk anda semua yang mungkin baru saja lihat kami di Malaysia hari ini. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang peluang infak dan berwakaf kepada pembangunan kompleks Mahat Darul Faizin di Melaka. Untuk itu, terus saja kita ingin bersama dengan wakil daripada kompleks Islam Darul Faizin. Kita bersama dengan Ustaz Raja Al-Mahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik Ustaz, boleh kongsikanlah tentang pengenalan tentang Mahat Darul Faizin ini. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Fazli dan juga seluruh warga MHI TV3. Alhamdulillah, sebelum saya lanjut kepada pengenalan berkenaan Kompleks Islam Darul Faizin, saya nak kongsikan satu kisah yang insya-Allah sedikit sebanyak kisah ni kita boleh ambil pengajaran lah. Bagi siapa yang ada masalah, ada ujian apa. Dari kisah ni kita dapat tahu macam mana cara untuk kita keluar daripada segala jenis ujian. Tapi cerita ni saya tak cerita sekarang lah. Cerita di hujung sesi boleh insyaAllah. Ya, jadi sekarang kita akan lanjut kepada pengenalan berkenaan madaf. Kompleks Islam Darul Faizin pada asalnya pada tahun 2011 diberi nama Madrasah Mahmudiyah. Yakni awalnya dibuka hanya untuk sekolah peringkat sekolah rendah sahaja, tahfiz rendah sahaja. Lalu bila masuk pada tahun 2014, Alhamdulillah, Ustaz Jafri mengambil inisiatif untuk membuka peluang kepada sekolah menengah bertapak di Pulau Pinang, Nibun Tebal. Lalu pada tahun 2016, Alhamdulillah, Ustaz Jafri mula membeli sebidang tanah yang sebesar lebih kurang keluasan 8 ekar. Di sana ada pembangunan masjid, ada pembangunan tempat-tempat untuk warga emas, ada juga untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk staf-staf dan juga kaki tangan. Jadi di situ berjalan pengajian secara umum, pengajian kitab, pengajian tahfiz, pengajian pratahfiz. Pratahfiz ni serendah umur 7 tahun. Dan semua ni Ustaz Jafri buat dengan tanpa bayaran. Kira percuma 100%. Bahkan pelajar-pelajar kami yang daripada tahfiz ni, Alhamdulillah sekarang yang batch pertama hingga batch ketiga telah melanjutkan pelajaran sampai ke Yaman dan juga Turki. Alhamdulillah. Dan sekarang kita juga tengah berusaha untuk membuka satu lagi cawangan yang seakan-akan sini, tapi di selatan tanah air lah, di Melaka. Buat masa ni, di Melaka ni, kita juga membuka peluang kepada orang ramai untuk turut menyumbang bagi pembangunan. Okey, baik Ustaz, nak tahulah dari segi mungkin perkembangan terkini kerja-kerja pembangunan dan juga berkaitan dengan dana sumbangan orang ramai ni. Dah berapa dah dan masih perlukan berapa lagi? Baik, Alhamdulillah. Buat masa ni saya nak mewakili Kompleks Islam Darul Faizin dan bagi saya mewakili Ustaz Jafri sendirilah. Kami mengucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada setiap orang yang menderma untuk kami. Bahkan saya yakin setiap yang menderma walaupun 1 sen kita gunakan untuk manfaat kepada madrasah. Setakat ni Alhamdulillah Tuan Fazli, kita telah berjalan fasa yang pertama. Kita buat pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama pelajar. Setakat ni, fasa pertama ni telah tersiap hampir 50%. Dan kita akan jalan fasa yang kedua. Kita akan sambung pembangunan untuk rumah warga emas, rumah kaki tangan, guru dan juga staf. Jumlah keseluruhan yang diperlukan setakat ni, jumlah RM 6 juta ringgit. Dan sudah terkumpul Alhamdulillah 3.6 juta berkat hasil sumbangan tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah kita masih lagi memerlukan berbaki lagi 2.4 juta insya-Allah. Tak mustahil sebab penonton Malaysia hari ini 3 juta. Kalau seorang RM1 insya-Allah. Okey Ustaz, boleh kongsikan kita hari ini hari Jumaat yang sungguh mulia ni, cerita sikit tentang kebaikan infak ni, wang kita ni, lebih lagi dalam pembinaan Kompleks Islam dan juga pembinaan masjid ni Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita dapat 2 kelebihan kalau kita bersedekah. Yang pertama pada hari Jumaat, yang kedua pada pagi Jumaat. Jadi yang kisah yang saya nak cerita tadi, kisah berkenaan satu orang wanita muslimah yang hidup di zaman seorang raja yang sangat zalim. Raja ni dia membuat syarat, siapa beri sedekah dia potong tangan. Biasa kita dengar orang mencuri potong tangan. Ni sedekah potong tangan. Jadi tak dicerita wanita ni didatangi seorang lelaki meminta sedekah pada dia. Lalu kata perempuan ni, jangan, aku minta maaf, aku tak boleh nak bagi sedekah. Takut aku ditangkap dan dipotong tangan. Kata lelaki tu, sedekahlah kamu kerana Allah. Allah pasti akan beri ganjaran yang sangat besar. Dia dengar itu lalu dia bagi 2 buah roti kepada lelaki tersebut. Takdir ceritanya berita sampai ke raja. Raja dapat tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu ditangkaplah perempuan ini dan dipotong tangan. Dan berlaku beberapa tahun berlalu,
raja ni berhajat untuk kahwin. Dia suruh mak dia cari. Mak dia jumpa seorang wanita yang mak dia kata, wanita ni perangai baik, akhlak baik, solehah, muka cantik, bahkan kecantikan dia ni mengalahkan keseluruhan kecantikan orang kat situ. Lawa sungguhlah. Dan tak ada ceritanya raja jatuh hati dan kahwin dengan perempuan ni. Meskipun mak cakap perempuan ni ada kekurangan tangan kudung, tapi raja kahwinlah. Dan berlalu lagi zaman, dapat anak, berlaku fitnah pada raja dan juga isterinya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, raja ni menghalau isterinya keluar daripada istana bersama dengan anak. Dan waktu dihalau tu anaknya jatuh, anak isteri ni jatuh ke dalam tanah. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang 2 orang lelaki yang menyelamatkan bayi tersebut. Bahkan menyembuhkan balik tangan perempuan tu. Laki tersebut ialah 2 buah roti yang pernah perempuan ni bantu. Dari situ kita nampak berkatnya orang yang bersedekah ni, Allah keluarkan dia dari segala masalah. Betul. Alhamdulillah, itulah berkatnya kan. Ya, kalau kita infakkan wang kita ni. Okey, baik Ustaz, ada lebih kurang dalam 30 saat ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk kita ramai-ramai ni infakkan wang kita kepada pembinaan masjid ni. Silakan. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh tengok di kaca TV, ada juga QR code yang boleh tuan-tuan dan puan scan untuk membuat dermaan. Setakat ni alhamdulillah kami sangat-sangat memerlukan dana dari tuan-tuan dan puan. Saya yakin tempat kami ni, tempat yang dibina oleh Ustaz Jafri ni mempunyai ketiga ciri seperti mana yang hadis Nabi sebut. Bila mati satu orang anak Adam, maka terputuslah seluruh bekal, seluruh amal dia kecuali 3 benda. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua Allahumma salli alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak-anak yang soleh. 3 kategori ni alhamdulillah ada di Kompleks Islam Darul Faizin. Jadi setiap tuan-tuan yang infak, tuan-tuan akan melihat mereka ni akan menyampaikan ilmu. Pahala tu akan berjalan meskipun setelah tuan-tuan perempuan meninggal walaupun berpuluh tahun. Banyak sangat manfaat yang kita dapat ambil. Alhamdulillah banyak manfaat ni ya. Dan jadi kami doakan semoga segala urusan dipermudahkan Ustaz. Amin, insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okey, kita telah bersama dengan Ustaz Raja Al-Mahi, wakil daripada Kompleks Islam Darul Faizin. Okey, kita nak bersama dengan Sofia di hujung sana. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Afad. Dan pasti ni kita sampai di penghujung rancangan kita. Tetapi sebelum itu kita bagi tahu anda, pada anda yang masih merantau ke sana ke sini, anda perlu ambil tahu ya, ini ada amaran hujan berterusan buruk khususnya di negeri Kelantan, di daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih, dan juga di Kelantan di mana Jeli, Kuala Krai dan termasuk Pahang juga. Anda boleh dapatkan segala informasi ini di laman Sesawang Med Malaysia. Ini perlu kita wawarakan kepada anda semua supaya kita tahulah bagaimana perjalanan kita lepas ini. Dan Afad dah kembali di sini ya. Itulah dia. Tadi kita bercakap tentang amaran-amaran ni. Kalau sebab kita lihat keadaan cuaca tak menentu, ada di antara kita juga yang mengalami banjir di tempat-tempat mereka. Jadi kepada anda semua kena waspadalah, jaga diri masing-masing. Betul. Okay, ini antara yang dinanti-nantikan Pak sebenarnya. Apa berlaku di sini? Okey, kalau kita lihat baru. Kalau sedang Shah Alam sekarang ni macam tu, okey, lepas ni akan bertukar wajah, bertukar rupa. Di mana ada berlaku pembaharuan, di mana kita lihat Stadium Shah Alam nanti yang berwajah baru ni akan bertaraf dunia nanti, insya-Allah. Okay, ini yang kita nantikan dan kita harapkan agar anda terus bersama kita. Esok juga kita bawakan tema apa ni? Belajar seni mempertahankan diri menggunakan senjata. Senjata macam ni? Pistol ke? Keris ke tak tahu. Okay. Besok kita tengok nanti. Okey, terima kasih. Kita jumpa anda esok hanya di Malaysia Hari ini. Saya Fazli Fuad. Dan saya Sofia. Bye. Bye.